Pelajaran yang ke-32. Baik. Bagai-bagai ya, ditukil di sini. Kita dah bilang belum, kitab ni kalau dah khatam kita nak baca kitab apa? Adab makan. Adab makan. Petikkan daripada kitab Syiarus Salikin. Syiarus Salikin tu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syiarus Salikin adalah terjemahan berserta syarah bagi kitab Lubab Ihya Ulumuddin. Dan Lubab Ihya Ulumuddin adalah ringkasan bagi Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kitab Syiarus Salikin tu kalau kita baca seminggu sekali boleh khatam ya. Satu minggu satu kali, satu sesi 1 jam, boleh khatam dalam lebih kurang dalam 25 tahun, 26 tahun. Allah, boleh khatam ke? Kita khatam dulu ya, confirm kitanya khatam dulu ya. Tapi kalau tuan-tuan guru zaman dulu betul-betul dia buka kitab, tak dia khatam, muridnya sambung. Murid kadang-kadang sampai 3 generasi baru khatam. Buka tahun sekian, lepas berapa puluh tahun sekian baru khatam. Mereka begitu ya. Jadi kita ambil apa, bukan ambil yang penting, semuanya penting, tapi kita ambil yang kita selalu gunakan ilmunya itu ya. Baik. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, dengan sekira-kira kadar kasihmu kepada dunia itu, aku keluarkan kasihmu kepada aku daripada hatimu, maka bahawasanya aku tiada, aku himpunkan akan kasih bagiku dan kasih bagi dunia dalam hati yang satu. Berapa banyak kita punya kasih dunia, banyak kasih dunia, Allah Ta'ala longi kasih kita pada Allah Ta'ala. Lebih kita kasih dunia, kurang kasih kita pada Allah. Kurang kasih kita pada dunia, lebih kasih kita kepada Allah. Begitu ya. Jadi kalau kita nak tengok, kita kasih Allah ke tidak? Saya kasih Allah, cinta Allah. Apa ya sih? Bagaimana duniamu? Bagaimana duniamu? Dunia tu apa? Dunia ialah apa-apa benda yang kita lakukan yang manfaatnya tidak menjangkau sampai ke akhirat. Itu dunia tu namanya. Walau mengajar agama sekalipun. Walau mengajar agama bab akhirat, bab alam barzakh sekalipun. Ustaz, ini akhirat ke dunia? Matlamatnya apa, wahai ustaz? Kalau kita mengajar pasal nakkan nama, nakkan fulus, Allah, nakkan glamour, itu namanya kita nakkan dunia. Maka dunia lah tu yang dibuat tu adalah kerja-kerja keduniaan, bukan kerja-kerja keakhiratan. Begitu. Dia ada kebun, ada apa semua. Kerja dunia ke tu? Kerja akhirat. Dia ada kebun, dia ada bengkel, tapi dia buat dengan niat cari nafkah anak isteri yang diredai oleh Allah, dengan niat bantu staf-stafnya biar dapat gaji, dapat hasil, dengan niat mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, dengan niat untuk bekal ibadat kepada Allah Ta'ala. Ya, kerja akhirat tu. Kerja akhirat ya. Baik. Tak terhimpun ya cinta kasih Allah dan cinta pada dunia dalam hati yang satu. Kau nak pilih yang mana kalau begitu? Nak pilih yang mana? Hai anak Adam, warakan ini kita dah baca ya. Sampai mana? Bermula bimbangmu dengan cita-citamu itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Bimbangmu dengan cita-citamu itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bimbang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cita-cita kita, lebih kita bimbang terhadap cita-cita kita, kuranglah kita punya rindu kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala. Dan engkau harap akan yang lain daripada Allah, dan engkau takut akan yang lain daripada Allah. Dan jikalau engkau kenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar kenalnya, nescaya tiadalah cita-citamu yang lain daripada Allah. Kalau kau kenal Allah Ta'ala, kau tak ada cita-cita nak rumah besar, tak ada cita-cita apa, aku dapat redha Allah, jadilah. Itu kena penting ya tuan-tuan sekalian ya. Baik itu Maha Suci Allah Ta'ala, orang-orang salih, selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ujian keduniaan. Dengan itu mereka lagi tak suka dunia. Diuji Allah Ta'ala dengan ujian, dia dimusuhi orang. Dengan itu lagi dia tak suka orang-orang ahli dunia, dan lagi itu dia lagi tak suka nak bergantung dengan orang. Dia tahu manusia menyakitinya. Dia tahu dunia yang dia dapat akan hilang. Dia tahu duit yang dia ada pun boleh tipu. Jadi dia jadi tak minat akan dunia. Dia tak minat akan dunia. Dia hanya serah kepada Allah Ta'ala sahaja. Ya. Baik. Kalau kita kenal Allah Ta'ala, maka tak ada cita-cita lain. Kecuali hanya dapat ridhamu, jadilah ya Allah. Biar aku tak ada pangkat, biar aku tak ada gelar, biar aku tak dipandang orang, biar aku tak ada harta sekalipun, asal aku adamu ya Allah, asal kau jangan tak pandang aku ya Allah ya.
Dan tiada engkau takut akan yang lain daripada Allah. Kalau kau tahu Allah Maha Perkasa, kalau kau tahu Allah Ta'ala Maha Memelihara, yang lain kau tak takut. Dan kalau kau tahu kau takut kepada selain Allah, kau akan menjadi lebih takut kepada Allah, nanti akan azab dan siksanya. Tak payahlah nak takut yang lain. Kau takut itu, takut ini, takut fulan ke, kau takut Rabbul fulan. Tuhannya si fulan. Yang ada orang takut, habis Tuhan di mana? Engkau tu hamba siapa? Hamba dia ke hamba Tuhan? Dia tu pun hamba Tuhan jugalah. Sama-sama hamba Allah Ta'ala ya. Begitu. Tapi jangan lupa ya, di sini kita bilang ya, ada bab patuh, ada orang atasan kita, ada bab menghormati orang yang lebih daripada kita. Itu semua tu ada. Bukan bermakna ini kita diajar kurang ajar ya. Dengan orang atas kita, kita tak umpama dengan orang-orang lebih berilmu daripada kita, kita umpama. Aku hanya takut Tuhan, aku takut Tuhan. Dengan kau aku tak peduli. Itu namanya kurang ajar. Maksud takut ini ialah apa? Sangkingkan takut dengan fulan ini sampai kau jadi hilang takut pada Allah. Yang dibenarkan ialah apa? Menghormat pada fulan ini, taat kepada fulan ini, dan dengan itu membuat kau makin takut kepada Allah. Itu memang disuruh. Tapi yang maksud yang jangan takut kepada manusia, takut pada Allah Ta'ala, yang kau takut dengan dia sampai kau hilang takut dengan Allah. Kau takut dengan dia sampai kau tak patuh perintah Allah. Kau takut dengan dia sampai cakap dia lebih kau junjung, cakap Allah kau taruh tepi. Itu yang tak betul ya. Kalau kau kenal Allah, kau takut pada Allah, kau tak takut dengan yang lainnya. Peduli aku nak jawab engkau ke aku nak jawab Allah? Peduli aku, yang kasih makan aku engkau ke Allah? Peduli aku, seksa engkau lebih aku takut ke? Tindak engkau lebih aku takut ke? Seksa Allah lebih aku takut. Kita sama-sama, engkau dan aku akan menghadap Allah Ta'ala ya. Atau wali-wali ya, ketika katakan tadi la khaufun alaihim, tak ada mereka gementar, tak takut tau. Wali-wali ni berani tau, dia nak bikin apa-apa semua, bukan nekat tau, tawakal dan sandar bulat kepada Allah SWT. Lulus pula ya, kerana beraninya mereka ya. Di antara engkau gerakkan akan lidahmu daripada menyebut yang lain daripada Allah. Kalau kenal Allah, kebesaran Allah, kewujudan Allah, maha mendengarnya Allah, dan ada jawapan dari Allah, maka kita tak nak cakap dengan yang lain. Cakap dengan Allah saja. Cakap dengan Allah saja. Cakap dengan manusia hanya sekadarnya sajalah. Hanya sekadarnya cakap dengan manusia, tapi kebanyakan waktunya hanya cakap dengan Allah ya. Maka bahawasanya berlambatan bimbang dengan yang lain daripada Allah Ta'ala itu tutur segala mereka itu yang sangat dusta ya. Berlambatan bimbang dengan yang lain daripada Allah Ta'ala itu tutur segala mereka itu yang sangat dusta. Berlambatan bimbang dengan yang lain daripada Allah. Berbimbang, macam mana kalau fulan tak suka, macam mana nak cari fulan suka, macam mana kalau fulan tak selesa, macam mana kalau Allah, itu semua tu adalah dusta saja ya, dusta, kerana yang hak mutlak adalah dari Allah Ta'ala. Hai anak Adam, jikalau engkau takut akan mereka seperti engkau takut akan papa, nescaya aku tolong akan dikau daripada sekira-kira tiada engkau ketahui ya. Jika engkau takut akan neraka seperti engkau takut akan papa, aku tolong akan dikau daripada sekira-kira yang kau tak tahu. Kau takut mana? Aku takut papa. Kau takut papa, kau takut neraka. Demi engkau takut neraka lebih, kau tak begitu takut papa. Kalau engkau takut papa, kau takut neraka, macam kau takut papa, kau jangan bimbanglah. Aku takut neraka lebih, maka bukan aku tak nak papa. Contoh ya, kita adalah miskin, sangat-sangat terdesak. Diberi tawaran satu kerja, tapi kerjanya tu haram. Seperti ambil upah, niaga dadah, umpamanya lah ya. Macam mana? Dapat gaji besar ni, dapat untungnya besar. Tapi aku lebih takut neraka. Tapi kau takut neraka, kau takut apa? Aku lebih takut neraka daripada takut apa. Ini gaji besar ditolak. Tak mudah dah teruk sangat lah. Ada kerjaan yang ada syubahahnya lah. Ada kerjaan yang dengan kalau kau buat sampai sembahyangmu terjejas lah, Jumaatmu terganggu lah, umpamanya. Jadi kau nak terima ini ke kau tak terima ini, kau tak dapat gaji. Kau tak dapat gaji, kau apa? Fikir, aku lagi takut neraka lah.
Habis macam mana papa ni? Aku tahan dululah. Kalau orang lebih takut neraka, macam dia takut papa, dia taat pada Allah kerana elak neraka, Allah elakkan dia daripada papa. Itu maksudnya ya. Allah cukupkan dia dengan jalan yang dia tidak tahu. Aku pilih Allah, aku tidak pilih harta. Habis kalau kau pilih Allah, nanti kau terlepas peluang duit ini, gaji ini, opah ni. Tak apalah, aku lebih takut neraka daripada aku takut papa. Baik, kerana kau pilih Allah, Allah pilihmu. Kau takut Allah lebih, kau tak takut papa, papamu tu dihandlekan oleh Allah. Allah kasih rezeki tanpa kita tahu-tahu cukup banyak, berapa banyak orang yang begitu ya. Dan bukan kalau gini hanya dapat sekadarnya saja. Kadang-kadang lebih kaya pada orang lain ya. Lebih kaya pada orang lain, lebih mewah daripada orang lain. Kenapa dia punya takut pada Allah Ta'ala lebih daripada orang lain? Dia punya takhiran papa sangat lebih pada orang lain. Maka Allah Ta'ala berikan dia daripada sumber-sumber yang dia tak ketahui jauh lebih banyak pada orang lain. Tadi jadi tak bermakna kalau gitu, serah nasib sajalah. Serah nasib sajalah. Bermakna akan miskin, akan dapat hanya sesin 2 sen. Kadang-kadang dapat berapa? Sesin plus 3 juta. Begitu ya. Sesin juga tapi ada plus 3 jutanya. Allah. Tanpa dia sedar, tanpa dia tahu. Ada saja jalan yang dibukakan oleh Allah Ta'ala yang disampaikan harta kepadanya. Ya. Tanpa diduga-duga. Ada satu orang. Miskin sekali. Bininya sudah bising. Sekali malam dia bermimpi. Kau besok kau pergi tempat sekian-sekian, ada peluang pekerjaan. Orang saleh ni apa-apa berpandu dengan mimpi ya. Ingat ya, bukan bermakna mimpi itu dengan mimpi terus dia buat, yang dengan mimpi dia terus tak buat. Bukan ya, mimpi sebagai guide sahaja. Buat tak buat ikut syariat Allah Ta'ala. Mimpi sebagai guide saja, panduan saja ya. Tapi dalam mimpi tu dia tanya, pekerjaan tu yang kalau aku pergi dapat gaji besar tau, 1,000 dinar tau, duit emas tau. Dapat gaji besar tapi ada berkah tak? Barakahnya tak ada. Gitu tak payahlah, aku tak nak lah. Besok dia cerita bini dia, alah bang, kenapa awak tak pergi? Barakah lain cerita. Ini dapat duit 1,000 dinar kan banyak bang. Tak mau, aku tak mau kecuali yang ada barakah. Dia lebih nakkan yang dari Allah. Besok mimpi lagi, kau dapat pergi sekian-sekian, dapat. Dapat berapalah, turun lagi banyak lagi. Turun lagi. Ada barakah tak? Tak ada barakah. Dah aku tak mau pergi. Jengkel bininya. Malam ketiga mimpi lagi. Kau besok kalau kau pergi tempat sekian-sekian, kau dapat gaji opah 2 darham saja. 2 darham tu 2 duit perak saja. Jauhnya berapa kali ganda daripada 1,000 dinar itu tadi. Tapi dia tanya, ada barakah tak? Ada barakah. Aku nak tunjukkan tempatnya. Sekian-sekian. Betul dia pergi kat tempat itu, ada peluang kerja. Dia kerja-kerja dapat opah betul-betul 2 darham tok. Dapat 2 darham. 2 darham nak bikin apa, tak cukup apa, dia beli ikan seekor. Beli ikan tak tahulah, ikan tenggiri ke, ikan terubuk ke, ikan cencaru ke, wallahualam lah. Pokoknya dia beli ikan seekor, jalan balik rumah. Balik rumah dia siang perut ikan, ada permata 2 butir. Itu Allah Ta'ala kasih rezeki. Tanpa dia duga-duga. Permata, dia pun tak tahu nilai permata ni apa jenis, dahlah simpan baik-baik. Simpan baik-baik. Halal lah dia punya ikan daripada lautan ya. Tak lama ada dengar bunyi orang pukul canang. Sekalian penduduk kampung, tuanku nak mantu. Dan tuanku tanya, siapa-siapa yang ada simpan permata, tolong tampilkan. Pasal apa tahu? Dokonya Tuan Puteri, matanya coplok 1. Maka ada 2 matanya, coplok 1. Maka orang ni pun, saya ada tuan, saya ada. Ini wakil dari istana. Tengok permatanya. Tengok ada bawa tukang permata lah nilai. Asli dan elok. Dia pun tak tahu nilainya. Berapa harga pun dia tak tahu. Kalau daripada tuanku, ya harganya bukan kecil ya. Kalau dia letak harga sekian, tuanku bayar. Ini dia tak tahu harga. Tuanku bayar lebih daripada yang sepatut harganya. Kau tengok berkat tak? 2 darham dapat jual sebutir permata. Begini. Dah, orang istana. Selang berapa hari orang istana ketuk lagi. Kagetnya dia, kenapa ni nak balikkan ke apa? Permatanya palsu ke apa? Bagaimana? Orang istana datang lagi. Saudara, tuanku tanya, mata yang sebutir tu lagi masih ada lagi? Masih ada. Kenapa? Dia punya permata dipasangkan dekat dokonya Tuan Puteri. Yang sebelah tu nampak tak cantik. Pasal apa? Permata dia kilat sangat. Mata dia kilat sangat. Terus tak sepadan. Yang itu nak ditanggalkan, nak pasang 2 biasa pasang. Ya, masih ada lagi sebutir. Lagi mahal beri daripada yang pertama tadi.
Dia takwa kepada Allah. Allah beri rezeki tanpa dia duga-duga, banyak pulanya. Banyak pulanya. Ya. Kalau dia sebenarkan 100 dinar tu tadi, 1000 dinar, setakat dapat itu. Tak dapat barakahnya. Yang ini barakah plus ditampung Allah, papanya ditampung oleh Allah tanpa dia sedar-sedar. Ini kisah wali-wali ya, kita ambil contoh ya. Ada satu orang pulanya kerjanya ibadat aja. Ini orang-orang gini kita jangan kutuk dan kita belum boleh ikut. Kita jangan kutuk. Kita tak boleh bilang dia pemalas, dia tak kerja. Siapa bilang dia tak kerja? Dia kerja dengan Allah. Dia sebut Allah, dia renung Allah, dia doakan tentang umat Rasulullah. Dia punya kerja dengan kita punya kerja setakat 8 jam. Dia punya kerja lebih daripada 24 jam. Ingat Allah, zikir Allah. Kita nak cari kerja, nak cari rezeki Allah. Mereka kerja nak cari redha Allah. Mana siapa lagi lebih istimewa kerja? Ya mereka. Kadang mereka dapat rezeki, kadang-kadang mereka dapat terhad. Tapi jangan bilang mereka tak kerja. Jangan kutuk. Tapi kita belum boleh ikut pasal kita belum sampai level gitu. Mereka gitu, mereka rela kalau tak makan, mereka rela kalau tak berpakaian cantik, mereka rela hidup sangat-sangat sederhana. Khususnya kalau yang masih bujang, tahan mereka tak nak kahwin. Sebab kalau kahwin nanti dengan bininya macam-macam. Dan orang ini ada isteri, isterinya desak-desak. Beginilah nasib diriku yang malang. Bekerja sekejap, takut repot tulang. Begitulah, agaknya begitulah. Dah bininya desak-desak, dia keluarlah cari kerja. Keluar cari kerja. Kanda, kenapalah Kanda duduk gini? Rumah kita tak ada makanan. Adinda asyik pinjam gandum saja. Kau macam biasa dengar ceritanya ya. Begitu ya. Lebih kurangnya begitulah. Dia keluar tapi dia bukan macam dalam cerita itu, memang orang ni pemalas. Dia keluar, tak dapat kerja. Cari kerja, tak ada kerja. Kita nampak satu tempat kerja. Dah lah aku kerja sini sudahlah. Kerja apa tu? Masjid. Nampak masjid lama, dia masuk, itulah tempat kerja yang dia paling suka. Dia ibadat, dia balat. Balik bini tanya, bang dapat kerja? Dapat. Dia bilang dapat. Pada dia itu kerja lah. Pada itu kerja dan kerja penting tu pada dia. Gajinya berapa bang? Dah dapat gajinya? Toki aku bilang, gajinya bukan sekarang, gajinya kemudian. Dan aku malulah nak minta-minta. Toki ni tak pernah mungkin janji. Dan Toki ni kaya raya. Ya. Ayalah. Setiap hari sampai begitu. Sampai satu hari lagi bininya pun dah tanya lagi. Lagi dia keluar, dia tak tahu macam apa aku nak cakap dengan bini aku. Sudahlah. Sekali tak tahu dia balik, dia tengok daripada dapurnya tu berasap. Masak apa pula dia? Masak apa pulanya? Bini saya tanya mana gaji? Toki aku bilang nanti ya. Orang-orang ini tak heran apa-apa tau. Aku tak desak-desak dia, malu, dia orangnya baik, dia orangnya amanah kok. Masuk, bininya biasa garang. Bininya kau sambut, dia nak masuk pun takut bininya marah lagi ya. Kita masuk tengok, bang, ikut makan bang. Awak masak apa? Masak roti lah, masak ini. Mana awak dapat? Betul bang, tu hari toki awak hantar gajinya. Toki awak hantar barang. Ada barang makanan, ada gandum, ada apa, semua macam-macam dia hantar, plus ada duit sekian. Dia bilang, katakan pada suamimu, ini gaji dari toki dia. Yang hantar tu siapa? Malaikat Allah ya, malaikat Allah. Maka dia pun tengok Allah, dia menangis. Kenapa bang? Kau tak selama ini aku kerja dengan siapa tu toki aku dan di mana aku kerja. Mari kau ikut. Tengok, ini tempat kerja aku. Aku kerja dengan Rabbul Alamin. Bini mula tak percaya, kemudian bini tahu bahawa laki aku ni orang jenis tahap begini. Dahlah bini dia redha saja. Bini dia redha, lain kali kalau susah apa pun dia redha, maknanya suaminya orang yang boleh dibantu Allah. Satu lagi cerita ya, orang yang tak takut apa-apa, dia lebih takut neraka. Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar tu mazhab kita Syafi'i lah, Imam Ramli dua-dua sama. Mereka zamannya kedua-dua lepas zaman Imam Nawawi. Imam Ibn Hajar Tuhfah, Imam Ramli kitab Nihayah. Mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i ya. Imam Ibn Hajar Mekah, Imam Ramli Mesir. Kalau ada tikai mana semua, kalau orang Hadramaut lebih mirip pada Imam Ibn Hajar. Sebab dia dari Mekah dan pendapatnya banyak lebih mirip pada mereka. Tapi biasanya tak ada banyak khilaf lah. Mereka kadang boleh ikut dua-dua sekali. Imam Ibn Hajar ni miskin sekali. Sangat-sangat miskin. Sampai ke rumahnya toilet pun tak ada. Bininya kalau nak pergi toilet, tumpang toilet Masjidil Haram.
Imam Ramli kaya, wang sugih. Datang haji dengan rombongannya. Oh, Imam Ibn Hajar pun sambutlah. Ulama jumpa ulama, Masya Allah. Maka dah gitu, isteri Imam Ibn Hajar nak pergi toilet macam biasa. Tak boleh, toilet semua dah disewa isteri Imam Ramli. Oh, bininya terus komplain lah lakinya, bang, awak tengok bang, Imam Ramli pun macam awak ilmunya tak kurang bang. Tapi kok boleh kaya. Kita toilet pun tak ada. Sekarang toilet kita pun dah diborong dia. Macam mana bang ini. Awak kerjalah sikit, hasilkan sikit. Awak tengok Imam Ramli. Ilmunya tak kurang daripada awak. Tapi mewah juga. Bukan mewah juga. Mewah lah. Isterinya gelangnya banyak lah. Apalah. Begitulah begini. Imam Hajar sudah boring ya. Dibawa isterinya ke Telaga Zamzam. Dan kau nak harta? Nak. Kau cemplungkan itu timba ke dalam perigi. Campakkan timba, angkat berat, angkat penuh emas. Sekarang kau nak pilih mana? Kau nak harta, kau ambil emas satu baldi ini dan aku ceraikan kau sekarang juga. Ambillah, tak apa. Belilah, sewalah toilet ke apa ke kau nak bikin ya. Ambil tu. Kalau kau nak aku, kau campakkan itu balik timba itu ke dalam perigi. Tengok. Aku nak engkau bang. Tapi ni aku ambil sikit lah. Tak boleh. Nak kira aku semua ataupun ini semua. Tak boleh. Dah lah aku pilih kau lah. Campakkan balik. Angkat balik. Dah jadi air balik semula. Allah. Bermakna suaminya kalau nak, tanpa duga-duga. Begitu mudah boleh dapat. Tak nak harta. Tak nak dunia. Kalau dia nak, begitu mudah dia boleh dapat. Dan banyak dia boleh dapat. Tapi kena cerailah. Bagaimana suaminya dah ceraikan dunia. Maka kau nakkan dunia. Kau kena cerai dengan suami lah. Kena ikut apa yang diceraikan oleh suami. Suami dah ceraikan dunia dah. Bermakna orang gini dia kalau bukan tak boleh kaya. Dia boleh kaya kalau dia hendak. Dan dengan mudah. Tapi dia tak nak. Habib Ali bin Ja'far Batu Pahat lah. Ini sangat sederhana. Rumahnya simple. Yang ada orang tengah kesusahan. Nak pergi jumpa Habib Ali minta tolong. Tapi mulutnya tak terbuka. Habib Ali nak pinjam duit. Sebab itu Habib Ali miskin gitu ya. Bajunya sampai bertaik lalat Habib Ali. Kau songkoknya sampai benangnya dah jatuh-jatuh Habib Ali. Kita tak nampak orang kayak gitu punya pakaian zaman kita sekarang lagi ya. Dia tak terbuka mulutnya, cuma datang dia dah Habib Ali. Sudahlah. Apa hajat engkau tu? Kau pergi bawa lemari aku, kau buka. Buka ada 2 peti. Kau tak salah, satu peti semua duit Malaysia tok-tok. Yang satu macam-macam duit ada dalam situ. Jepun ada, duit orang putih ada, duit apa-apa semua ada. Kau ambil berapa yang banyak? Allah, aku tak bilang pun Habib Ali sudah. Makin dia buka, makin dia tengok tu duit. Satu pun dia tak ambil, dia tutup balik. Allah, maknanya Habib Ali kalau nak, duit tu boleh menjelma sendiri. Padahal dia tak ada simpan duit punya orang. Dapat duit terus bagikan. Dapat duit terus bagikan. Jarang mau terima. Kalau dia mau terima, beruntunglah orang tu. Kerana sekejap lagi dia akan agih-agihkan. Dia akan agih-agihkan dia. Tapi bila nak bayar duit dekat restoran yang dia order makan untuk dayonya apa, ada je duitnya. Ambil duit dekat celah situ, ambil duit dekat tepi sini. Tak kalah Habib Ali simpan duit kat tepi katil. Ambil duit belakang lemari ya. Ada pula duitnya, cukup-cukupan aja pulanya. Jadi orang ni tengok, Masya Allah, mana Habib Ali kalau dia nak, wang berpeti pun segera boleh ada sama dia. Orang ni terus tutup balik, Habib Ali, dah ambil. Saya hanya nak ambil berkatnya aja daripada Habib, sudah Habib. Bedanya saya dah taruh balik. Kalau itu pilih engkau, sudahlah. Betul tak lama selesai masalahnya, kembali balik mewahnya, bagus balik bisnesnya. Allah, begitu. Orang yang lebih takut neraka, lebih daripada takut papa, Allah selamatkan daripada papa, daripada jalan yang tidak diduga-duga olehnya. Ya. Kita takut papa, lebih takut neraka. Demi tak nak apa-apa, jangan apa-apa. Kita takut tak ada apa-apa, bukan apa-apa masih jauh lagi ya. Takut tak ada apa-apa, Allah, sampailah kita jadi leka, buat kita hampir pada neraka. Beza ya kita dengan orang saleh ni, sangat beza mereka ya. Dan kita diseru untuk mengikuti mereka, ikut jejak mereka, perlahan-perlahan, sedikit-sedikit sampai jadi macam mereka. Agak-agak masih ada tak orang kayak gitu lagi sekarang ya. Sampai bila-bila pun ada. Cuma mereka tak akan cerita sama orang. Saya ni tak kisah duit tau, saya takut neraka. Dia tak cerita orang ya. Dia tak cerita orang ya. Dan dia tak zahir, tak nampak macam susah, nampak macam steady aja. Padahal tak banyak duit punya orang.
Tak banyak duit pada orang. Yang lebih banyak duit pada orang pun tak steady macam dia orang. Orang steady koyakkan dia orang ni kadang-kadang koyakkan dia banyak duit tau. Tetapi sebetulnya cukup-cukupan aja. Dan kadang bukan cukup-cukupan, bawah pada cukup pun, ya. Dan jikalau engkau gemar akan syurga seperti engkau gemar akan dunia, nescaya berbahagialah engkau di dalam dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Kau lebih suka syurga daripada dunia, kau dapat dunia dan syurga. Kau lebih suka dunia lebih daripada syurga, kau tak dapat dua-dua. Dunia kau tak dapat, syurga pun kau tak dapat. Kau lebihkan syurga lebih pada dunia, kau dapat dunia, kau dapat syurga dan dunia pun akan mengikut, ya. Dan jikalau kamu sebutkan akan daku seperti menyebut oleh kamu setengah kamu akan setengah kamu, nescaya memberi salam atas kamu oleh malaikatku pagi dan petang. Pagi dan petang. Kau lebih ingat aku pada ingat membermu, malaikat aku tak salam padamu. Tapi kau lebih ingat member kau lebih ingat toki kau lebih ingat atasan kau. Sikit-sikit, nanti fulan marah. Sikit-sikit, nak puaskan hati fulan. Sikit-sikit, fulan dah minta reportnya. Sikit-sikit, fulan, rap fulan mana? Kalau kau sebut nama fulan tak sebut engkau pun. Kau ingat sebut nama Allah lebih daripada kau sebut fulan. Malaikat Allah ucap salam pada engkau pagi dan petang. Itu kadang-kadang orang tengok orang begini, ya. Dia tak kisah tau. Bukan dia kurang ajar, bukan dia tak umpamakan, tapi dia tak kuasalah nak dengan mana-mana orang besar. Kerana pada dia Allah saja yang cukup lah. Dan banyak orang-orang yang berpengaruh nak mendampingi mereka orang kaya gini. Dia layan, dia hormati. Tapi nama dia nak terima tawaran itu jauh sekali. Dia hanya membesarkan Allah, dia hanya menyebut Allah. Dan jikalau kamu kasih akan berbuat ibadat bagiku seperti kamu kasih akan dunia, aku permulia akan kamu seperti anbiya dan aulia. Bukan nabi, bukan wali. Tetapi dia lebih suka buat ibadat kepada Allah, seperti dia kasih akan dunia. Kalau dia kasih pada dunia macam mana? Satu hari kerjanya berapa jam? 8 jam. Ya tidak, orang pergi pejabat. Dia punya kasih kepada Allah, dia punya kasih kerja 8 jam. Macam orang kerja cari dunia. Bahkan 16 jam dia punya kerja. Bahkan 24 jam. Allah akan muliakan dia. Permuliakan lebih macam anbiya, macam aulia, ya. Jika adalah pekerjaan itu seperti demikian, maka jika kamu cenderungkan akan hatimu kepada mengasihi akan dunia, maka lenyaplah itu hampir dan nikmatnya itu hilang tak dapat tiada. Kalau dah kemudian kau dah tahu ini semua, kau masih pilih dunia, luputlah kehampiran, luputlah supply daripada Allah Ta'ala, luputlah kemuliaan pada Allah Ta'ala, luputlah salam daripada malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Kerana kau pilih dunia, luputlah semua tu. Tawarannya special offer kamu tak dapat, ya. Pelajaran yang ke-33. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memudah-mudah akan sembahyang dan menghina-hina akan dia, nescaya disiksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 siksa. 6 di dalam dunia dan 3 ketika mati dan 3 di dalam kubur dan 3 ketika bertemu dengan Tuhannya. Allah. Orang mensia-siakan sembahyang. Berapa banyak sembahyang? Walau satu waktu. Walau satu waktu, ya. Diberikan Allah Ta'ala 15. Ini perkara kita boleh baca juga dalam kitab Kabair, dosa-dosa besar. Juga disebut, ya. Dua-duanya dah ada kehinaan. Nanti kita akan tengok di antaranya apa? Disempitkan rezekinya. Kerja kayak kuli batak. Kulinya dah rehat, tokinya masih cari meeting lah, cari apalah. Tak kunjung puas, tak kunjung cukup. Padahal syarikatnya besar tau. Duitnya pulangannya tiap-tiap bulan ribu tau. Ribu. Orang jual goreng pisang saja dah boleh rehat kat rumah, dah boleh hadir kuliah. Orang yang sederhana dah macam toki-toki pagi-pagi tenang aja. Dia pagi-pagi dah jengkelitan.
Sampai ke malam juga. Allah. Kuli Batak tak tahu namanya. Tak berkat. Lagi di antaranya apa tahu? Allah Ta'ala tarik seri mukanya. Mukanya tak berseri. Handsome macam mana pun tak berseri. Kau tengok orang-orang saleh, kau tengok kiai-kiai. Muka Jawa je ya. Tapi kok indah gitu kita tengok mukanya, kok kita tengok mukanya sejuk hati kita ya. Mukanya berseri wajahnya ya. Tengok orang-orang saleh ni ya. Banyak perkaranya. 15 perkara disiksakan Allah Ta'ala. Apa dia ya? 6 perkara di dunia lagi dah. 3 ketika mati, 3 dalam kubur, 3 bertemu Allah Ta'ala. Jadi 9 dengan 6, 15 ya. Maka berkata pada sahabat, hai Rasulullah, maka apa siksa yang mengenai akan mereka di dunia? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, mengangkat oleh Allah Ta'ala daripada umurnya. Tak berkat umurnya. Yang ada ya kita tengok ya malu ya budak-budak muda. Umur dia kira anak. Keberkahan ilmunya tu, kalau dikira umur dia kita bapa, dia anak. Kalau tengok ilmunya dan amalnya, dia yai, kita cucu. Kecil kita banding dengan dia. Pahala dia lagi muda lagi ya. Dah tua, minta maaf ya. Dah tua. Kalau dengar kuliah, makanya boring sekali, tak suka. Sebut-sebut tentang mati, lagi tak suka. Dia tahu dia akan mati. Mati-matilah. Tapi tak nak ingat mati. Alamak, macam mana orang kayak gini ya. Tak berkat pada umurnya. Itulah orang kita bilang kan, jadi tua biar 4 ya. Paling bagus jadi tua tutor. Tuanya boleh diminta tutornya. Paling tidak jadi tua sembur. Pak Haji, bacakan sikit budak ni. Apa meriang? Baca Fatihah. Sembuh pula berkat orang tua. Paling tidak jangan jadi tua nganggur. Dah tua nganggur tapi tak, orang bilang good for nothing. Kalau majlis-majlis kena dijemput, tapi tak boleh ke tengah, tak boleh ke tepi. Cuma tukang tengok aja. Dah tua tapi tak ada main peranan. Paling tak bagus tu apa? Tua catur ya. Apa ya? Tu kutuk ya. Begitu ya. Tua catur ya. Tak bagus tua catur yang royai kalau cerita ya. Jangan jadi tua catur. Dah tua kayak catur. Dia pula diatur orang. Begitu ya. Paling tidak yang bagus jadi tua tutur. Boleh nasihatnya, boleh didengar, boleh apa semua ya. Tak berkat. Banyak tau. Banyak orang dah tua-tua. Masih kalau petang-petang kat warung-warung duduk ngeteh ngopi. Yang budak-budak muda tengah buka kitab. Malu kita tengok orang muda kayak gitu. Malu kita tengok ya. Tak berkat pada umurnya. Kedua, mengangkat oleh Allah Ta'ala akan berkat daripada rezekinya. Ia tak berkat, kita bilang. Kita tadi bilang. Kerjanya siang malam. Dah lebih kaya. Tapi dia punya stres, kaya yang 4-5 kali pada orang lain. Semua tu biasanya, datin-datin lah, Puan Sri lah. Pinggan mangkuknya tu pun tak ada, mana hitam pun tak ada kita jumpa itu macam. Ya. Semuanya high class punya. Ya. Tu kayaknya bunuh diri. Bilang orang jual cendol pun tak bunuh diri. Orang jual rojak pun tak bunuh diri. Patut kau dah besar gitu lagi banyak untung kan. Tak kenapalah bisnesnya tak maju sangat gitu. Risau sampai terjun plate bunuh diri. Alamak. Padahal kau lebih kaya, tak payahlah bunuh diri kau jual satu mangkuk, kau tu satu sekeping mangkuk tu saja, sebiji mangkuk dah lebih kaya pada orang ini jual cendol dia 3 hari. Tak ada sampai begitu. Orang kau dah kaya raya gitu sampai bunuh diri, stres, tak berkat rezekinya. Kita bilang ini semua tuan-tuan sekalian, kayak toki-toki dah 7,5 masih selamba steady aja. Macam ada orang gaji tengah buatkan urusan kita, padahal kita sendiri orang gajinya. Yang mereka ada orang gaji, ada staff, ada apa semua. Dianya terkalang kabut pagi. Minum wedangnya pun sambil teguk gitu saja. Pas dia jalan, orang gajinya makan. Orang gajinya lebih nikmati rumah dia, lebih nikmati sarapan dia. Lepas sampai pergi office. Dah gitu aja. Kat tempat dalam daripada jalanan juga otaknya dah tengok, fikir nak meeting apa. Macam mana nak menang tender. Macam mana nak begini gitu. Agaknya lah. Kita tak pernah gitu tengok drama. Begitu ya. Tengok drama. Sampai office saja buka file. Sekejap lagi meeting gitu. Sampai malam masih buka file. Buka-buka tengok tender ini, projek itu, begitu gini.
Yang setakat kita tahu tu yang setakat namanya sajalah. Tender, projek itu ajalah. Tak tahu istilah mereka banyak lagi. Kalau kita tengok drama kan sebut gitu kan. Drama kan bukannya betul sangat. Jadi kita tengok drama gitu. Sampai dah lewat malam. Orang lain dah balik, dah duduk kat masjid, dah dekat kuliah. Dia masih mengelacat lagi. Berkat tak tu namanya? Dia tak berkat. Dah dapat duit tak? Dah dapat. Banyak tak? Jauh lebih banyak pada orang lain. Tapi dia punya kais-kais, kala-kala, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang punya orang. Orang yang hidupnya kais pagi makan pagi pun dah rehat. Kais petang makan petang pun dah tenang, dah hadir kuliah, dah dapat rahmat, dah dapat berkat, dapat ilmu. Mereka kok masih belum apa-apa semua. Tak berkat pada rezekinya. Duitnya banyak. Tapi tak rasa selamat. Temboknya tebal. Pintunya tebal. Kat luar pagarnya pun tebal. Ada gate-nya lagi. Ada security-nya pun. Tak tenteram aja rasanya. Pakai security guard lagi. Pakai escort pergi mana-mana lagi. Kita orang-orang kampung tak pernah ada kisah ya. Tak ada banyak duit sangat. Rumah pagar pun tak ada. Lagi rumah kita kadang tak kunci pun. Sekarang besok pagi. Kadang belum kunci rupanya. Allah. Rumah saya selalu kena pecah masuk. Kucing pecah masuk. Dia kuisi tikap menaku masuk. Kucing pun boleh pecah masuk rumah kita. Allah. Na'udzubillah, asal jangan monyet sudah. Begitu ya. Allah, begitu ya. Dia banyak pun tak tenteram hatinya ya. Padahal dah cukup banyak kan tenteram lah ya. Tak tenteram juga. Itu namanya tak berkat pada rezekinya. Dia dengar pula kita cakap. Tak banyak-banyak sangat harta lah. Awak tak rehat. Awak tengok ni semua tak banyak harta. Dah rehat, dah kuliah, dah apa semua. Awak kesian. Duduk tengok kuliah pun, kuliahnya setakat internet. Jadilah. Itu pun otaknya dah fikir nak kerja, nak duit, untung macam mana. Tak mau gitu sangatlah. Tak baguslah ya. Nanti awak rugi, umurnya dah dekat habis. Tapi tak dapat nak peluang ibadat. Tak mau itu macam lah. Ini kalau orang yang cuaikan sembahyang ya. Yang tiga, mengangkat oleh Allah Ta'ala daripadanya akan tanda segala orang saleh. Tak ada tanda orang saleh. Tak nampak tenangnya, tak nampak tutur cakapnya tu halusnya. Tak ada tanda-tanda orang saleh. Mukanya kayak pecingan. Kalau kau tengok gambar dalam surat khabar akan keluar, fulan dijatuhkan oleh mahkamah kerana membunuh. Fulan dijatuhkan hukum gantung kerana menyebabkan apalah kita umpamanya lah ya. Merompak ke jail sekian. Kau ambil gambar ini, kau ambil gambar orang yang tinggalkan sembahyang. Sama muka. Mukanya lain lah. Air mukanya sama. Pasal apa? Semuanya kesnya ialah apa? Hukum mati. Orang bunuh orang, hukum mati kan? Orang tinggalkan sembahyang pun hukum mati, pancung. Jadi sama mukanya kau tengok. Biratnya sama. Kita tak suka tengok muka orang-orang tak sembahyang ni. Mukanya birat, tak ada cahaya. Tak ada cahaya sekali ya. Seri mukanya diangkat oleh Allah Ta'ala ya. Tanda orang-orang salih kan mukanya berseri ya. Muka berseri. Keempat, tiada bahagian baginya daripada Islam. Allah, kesian ya. Tak ada bahagian ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Dia tak dapat. Ucap salam ke atas kami dan sekalian hamba-hambamu yang salih. Dia tak dapat. Dia tak orang ngelakoni salat kok. Dia tak dapat. Ya. Tak dapat. Tak sembahyangnya orang kok tak dapat dalam itu. Doa apa Allah Ta'ala kasih orang-orang muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia tak dapat bahagian. Pasal dia dah tak kaya orang yang salat. Dia tak kaya orang yang beriman. Dah tak salat ya. Daripada tiap-tiap amal yang dia buat, yang dibuat ia akan dia. Daripada segala amal kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Pasal apa? Kalau buat ibadat dengan hati yang kotor, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang keenam, tiada diangkatkan baginya doanya ke langit. Allah. Orang tak sembahyang doanya tak naik ke langit. Maka berkata sahabat Nabi, hai Rasulullah, maka apa seksa yang mengenai akan dia pada ketika matinya? Maka sabdanya, mati ia padahal hina,
dan mati ia padahal lapar, dan mati ia padahal dahaga. Dan jikalau dijirus akan dia dengan air sungai di dalam dunia, nescaya tiada memuas ia akan dahaganya. Ketika mati apa pula ya? Yang keempat tadi, diangkat baginya doanya tiada diangkat, tak kabul. Habis tanya, sahabat tanya, kalau yang ketika mati pulaknya macam mana? Dia mati dalam keadaan hina. Betul ya? Hina siapa? Tak adalah, mati atas katilnya tebal kok. Biliknya bukan main pun cantik lagi. Ada orang gajinya kat sebelah pun ya. Ada yang tukang bacakan doa dia khas. Mulia kok matinya. Hina. Malaikat tengking herdik dia. Menggeletar. Meraung. Tak hina tu namanya. Baunya busuk. Dikutuk malaikat. Mati dalam keadaan hina. Mati dalam lapar. Mati dalam dahaga. Sampai bila lapar dan dahaganya? Sampai masuk kubur. Sampai habis barzah. Sampai mahsyar. Ada tak ada minumnya bila nanti dalam neraka. Air timah. Makannya ada tak ada nanti buah zakum dalam neraka. Bila tak tahu berapa puluh ribu tahun nanti kemudian. Jadi dia punya haus tu ketika putus nyawa dah haus dan dahaga. Kalau dikasih air seluruh dunia pun tak akan cukup lagi. Allah. Begitu punya orang yang tak sembahyang ya. Orang tak sembahyang. Begitu nak mati, mati dalam hina. Mati dalam lapar, mati dalam dahaga. Orang yang saleh mati haus. Semua orang mati haus. Begitu meninggal saja, dikasih persalinan yang indah, dihidangkan makanan. Masuk kubur saja, terus dah hidangkan makanan. Allah, orang yang tahlilkan dia belum makan, dia dah makan dulu dalam kubur dia. Dah makan enak-enak ya. Begitu ya. InsyaAllah akan kita sambung baca yang lainnya pulanya. Jadi kuliah kita, insyaAllah kita tangguhkan 2 minggu ya. InsyaAllah hari Sabtu ni saya berangkat umrah, ziarah Rasulullah. Jadi baliknya hari Rabu katanya. Jadi ada 2 kali Rabu kita tak ada, betul ya. Jadi baliknya hari Rabu. Jadi kalau balik Rabu tak sempat. Hari Rabu tak tahu balik sampainya pukul berapa. Tanah Melayu pun tak tahulah. Kalau sampainya pagi, malam sempatlah kuliah di Yomping. Sempat rehat, sempat balik rumah. Kalau sampainya lepas Zuhur, ia tak sempatlah sebab nak ambil bagnya lagi. Nanti perjalanannya takut jam kan. Kadang-kadang dan penat. Kalau sampainya pagi, malamnya insyaAllah kuliah Haji Lehan. Saya tak tahu sampai berangkatnya pukul berapa. Kadang-kadang kapal terbang delay. Senang cakap hari Rabu, tengoklah, tunggu-tunggu saja. Sihat terus, apa ada terus start. Hari Khamis insyaAllah kuliah kita dah mula. Hari Khamis dah insyaAllah dah mulia dah. Ya. Wallahu alam bisawab. Nari jangan lupa ya, kalau Syekh Abdul Qadir Jalani pukul 9 pagi di sini. Besoknya halnya di Zawiyah Kiai Kusen. Digabung dengan maulid malam kita, maulid mingguan kita. Ada pula rombongan daripada Kelantan, Ustaz Luqman bawa, itu daripada Pasir Tumbuh ya. Dia dulu belajar Hadramaut. Jadi bawa sahabat-sahabatnya 30 orang. Kok suka nak ziarah Batu Pahat ya. Kok datang 1 bas, 2 bas datang ya. Datang hadir ziarah makam Habib Ali, mampir tempat kita. Ya kita dapat berkatnya. Orang-orang jauh datang ya. Begitu. Jadi meriah besok ada 3 tim lah kita baca maulid kita. Bersama dengan kita dengan Kiai Suhaili kita, masya-Allah, dan ada ustaz dari Kelantan pula datang bertamu ziarah ya. Syukur pada Allah Taala. Kalau minggu lepas ada tamu dari Hadramaut datang, seorang saja. Ajak tunggu sampai malam, dia nak naik airport, nak pergi Jawa dari Senai. Begitu. Alhamdulillah lah, senantiasa didatangi orang-orang alim, kita dapat berkatnya ya. Pandang mereka aja dah dapat berkat. Ini dah dia ustaz-ustaz dia ada sama dalam grup itu. Tambahan pula, mereka orang musafir, doanya kabul. Kita punya doa apa sama mereka, mereka sama-sama amin. Berkat doa mereka dikabul ta'ala, doa kita diangkat sekali. Dia beruntung kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Akhir da'wahum alhamdulillah.